Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama yang diberi Nur Suhaili binti Rosli dengan nombor metrik D2023110686. Kod khusus subjek KKS 3063, penyelewengan sosial dan delinkuensi. Pada hari ini saya akan membincangkan tajuk yang dipilih iaitu Types of Interviewing, yang bermaksud jenis-jenis temu bual atau wawancara. There are three types of interviewing, which is the first one is cognitive interview, second the motivational interview, and lastly the counseling interview. Okay, the first one is cognitive interview. What is cognitive interview? Dalam bahasa mudahnya, fokus temu bual atau wawancara kognitif adalah untuk meminta responden mengingat kembali kejadian atau peristiwa dan pemikiran dan perasaan tentang kejadian itu, dan mungkin untuk membawa perspektif yang berbeza tentang perkara itu. Krakowski 2017 muka surat 198 menyatakan, dalam temu bual atau wawancara kognitif, orang yang ditemu duga sering diminta untuk memberikan maklumat yang dicari dalam masa yang berbeza urutan, daripada meminta seseorang untuk memulai dari awal dan memberikan informasi tentang segala hal yang dianggap penting hingga mencapai waktu ketika peristiwa terjadi. Pewawancara mungkin akan mulai dari titik akhir dan meminta seseorang mengingat kembali ke titik awal dalam ingatan mereka. Seterusnya, pewawancara harus menjaga agar orang tersebut tetap pada jalur yang tepat, kadang-kadang menanyakan lebih lanjut atau meminta klarifikasi. Temu bual atau wawancara kognitif sering digunakan dalam campur tangan krisis atau dalam situasi di mana orang yang ditemu ramah berada dalam keadaan panik atau terkejut akibat dicederakan secara fizikal semasa insiden keganasan di mana orang itu terlibat. Second, the motivational interview, yang bermaksud temu bual atau wawancara motivasi. Temu bual atau wawancara motivasi lebih tertumpu kepada menggunakan kaedah dan soalan semasa temu bual atau wawancara yang akan merangsang orang yang ditemu ramah untuk menjadi bermotivasi untuk mengubah tingkah laku yang telah menimbulkan masalah. Pewawancara mungkin menggunakan beberapa kaedah yang sama yang digunakan dalam temu bual atau wawancara kognitif untuk mendedahkan peristiwa atau insiden yang nampaknya berkaitan dengan sumber masalah. Semasa temu bual atau wawancara, orang yang ditemu bual atau wawancara ini diberi sokongan, terutamanya jika terdapat beberapa bukti bahawa orang itu telah berusaha untuk membuat perubahan positif dan sedang bergerak ke arah matlamat yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, orang yang ditemu bual juga berhadapan apabila nampaknya orang itu tidak ikhlas dalam keinginannya untuk berubah. Temu bual atau wawancara motivasi digunakan dengan belia dalam pelbagai suasana termasuk rawatan alkohol dan penyalahgunaan dadah, dalam kemudahan institusi dan dalam latihan persendirian. The last one is the counseling interview, yang bermaksud temu bual atau wawancara kaunseling. Temu bual atau wawancara kaunseling adalah jenis wawancara yang paling biasa digunakan dalam kaunseling dan rawatan belia yang bermasalah. Ia terdiri daripada proses pengumpulan maklumat dan penerapan teknik rawatan. Krakowski 2017 muka surat 199 menyatakan, temu bual atau wawancara kaunseling dalam pembetulan digunakan untuk mendapatkan maklumat yang berguna dalam membangunkan pelan pengurusan kes untuk pesalah dan untuk digunakan dalam kaunseling sebenar klien, bergantung pada ciri-ciri peribadi pelanggan, persekitaran-persekitaran, jenis maklumat yang diperlukan dan perubahan dalam pelanggan dikehendaki. Pendekatan khusus untuk wawancara mungkin berbeza. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya.